Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan keyakinan dengan adanya nilai tambah kurikulum dalam latihan program Khidmat Bakti Negara PKBN. Para alumni program tersebut kini lebih bersedia untuk menghulurkan khidmat bakti secara sukarela bagi menangani sebarang kejadian bencana alam apabila diperlukan. Bertitah pada upacara perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-11 di kem latihan PKBN Batu Apoi daerah Temburong. Baginda merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana upacara perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-11 dapat dilangsungkan selepas ditunda selama 1 tahun disebabkan penularan wabak COVID-19. Baginda mengambil maklum bahawa seramai 539 pelatih yang menamatkan latihan merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah pelaksanaan PKBN. Ini tidak syak lagi adalah mencerminkan keberkesanan serta nilai yang tinggi latihan PKBN. Untuk memastikan latihan PKBN sentiasa relevan, bahagian khidmat bakti negara telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan beberapa kurikulum baharu yang memberikan tumpuan kepada pertahanan awam atau juga dikenali sebagai civil defence. Beta difahamkan bahawa satu kurikulum iaitu penyelarasan kesiapsiagaan bencana asas yang berjalan selama 1 minggu khusus untuk memberikan pengetahuan, kemahiran dan kelayakan bagi para pelatih telah diterapkan dalam latihan PKBN ini. Dengan adanya nilai tambah kurikulum ini, beta percaya bahawa para alumni PKBN kini lebih bersedia untuk menghulurkan khidmat bakti mereka secara sukarela bagi menangani sebarang kejadian bencana alam apabila diperlukan. Baginda seterusnya bertitah mengambil maklum mengenai kolaborasi PKBN dengan beberapa buah agensi bagi memperkenalkan program iSkill. Selain itu, nilai-nilai tambah yang berunsurkan kerohanian dan latihan fizikal juga diterapkan dalam latihan ini. Mengambil sukut kejayaan latihan PKBN sebelum ini, beta sukacita mengetahui bahawa bahagian khidmat bakti negara dengan kolaborasi bersama Manpower Planning and Employment Council MPEC dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE telah memperkenalkan program Jati Diri khusus bagi para penuntut IBTE dalam program iSkill. Program selama 90 hari itu titah baginda adalah julung-julung kali dilaksanakan pada 20 Ogos 2022 dan bertujuan untuk mengukuhkan integriti, disiplin dan daya tahan para penuntut. Beta percaya program jati diri seperti ini boleh dilaratkan kepada pegawai-pegawai muda yang baru berkhidmat di sektor awam dan sektor swasta, khusus untuk menerapkan bukan sahaja pengukuhan jati diri tetapi juga mempertingkatkan kualiti kepimpinan diri. Beta juga sedia mengambil maklum bahawa kem latihan PKBN ini
turut dijadikan sebagai pusat pengasingan community, yakni Community Isolation Center COVID-19 bagi sama-sama menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Ini mencerminkan bahawa kem latihan bukan sahaja digunakan bagi pelaksanaan latihan PKBN, malah juga dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi yang lain jika diperlukan. Pada upacara perbarisan tamat latihan program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-11, 6 pelatih menerima anugerah terbaik setiap jurusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan anugerah tersebut. Upacara berlangsung kemarin di Padang Kawat Kem Latihan PKBN Batu Apoi. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bagi pengambilan ke-11 yang terdiri daripada seramai 539 orang pelatih. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa barisan kehormatan. Bagi pengambilan ke-11, 403 pelatih lelaki dan 136 pelatih perempuan berjaya menamatkan latihan. Dengan upacara perbarisan tamat latihan ini, PKBN telah mengeluarkan 3,716 alumni. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan mengurniakan anugerah pelatih terbaik kepada 6 penerima. Awang Muhammad Suhairul Suhari bin Abdullah Suhardi menerima anugerah pelatih lelaki terbaik Kawat dan Dayang Nur Insyirah Batrisha binti Haji Zainuddin bagi anugerah pelatih perempuan terbaik Kawat. Anugerah pelatih lelaki terbaik jasmani Awang Muhammad Edi bin Somion dan anugerah pelatih perempuan terbaik jasmani Dayang Rabiatul Adawiyah binti Syahminan. Awang Muhammad Nur Ifat Fadullah bin Fandi dan Dayang Hazirah Maisarah binti Hamdillah masing-masing menerima anugerah pelatih lelaki terbaik keseluruhan dan pelatih perempuan terbaik keseluruhan. Doa selamat dibacakan oleh Awang Nur Muhammad Firdaus bin Abu Bakar, Pegawai Ugama PKBN. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Blok 1 Kem Latihan PKBN bagi menyaksikan pameran daripada Pusat Pengasingan Komuniti PKBN dan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC.
Pusat Pengasingan Komuniti PKBN antara lain berperanan mengumpul statistik harian pesakit yang menjalani pengasingan diri. Sebagai agensi utama bagi sebarang isu yang berkaitan, pengurusan bencana NDMC pula berperanan meningkatkan keupayaan operasi dan kesedaran awam serta mengurus koordinasi bersama agensi senegara. Di sini. Assalamualaikum. Keberangkatan baginda ini tentunya menyuntik semangat para pelatih untuk terus aktif memainkan peranan sebagai belia berdikari, berdisiplin, berwawasan, bertakwa dan syumul. Selepas keberangkatan ke PKBN ke bawah Duli Yang Maha Mulia, berangkat melawat Rumah Panjang Tanjung Bungar di Mukim Batu Apoi dan bangunan baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong. Baginda mula-mula berkenan melawat Rumah Panjang Tanjung Bungar yang terletak berhampiran dengan kem latihan PKBN. Rumah Panjang Tanjung Bungar sering menjadi tumpuan pelancong. Ada yang di sini, ada kulit di sini. Ada dua kali. Bangunan baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong juga menjadi destinasi lawatan baginda. Ini semua guru-guru mengajar apa? Drama. Ini drama tu. Ini semua. Ini semua. Ya, everyone semua. Ini semua guru-guru sini. Semua guru di sini. Membuat media kita sari. Ini kelas dan Pelajaran. ya. Di sini pun ada pantry. Assalamualaikum. Orang Temburong. Orang Temburong.
Are you happy? Jujur kasih senyum, kasih terima kasih. Tunjuk kasih. Orang kita kena mau sekali. Sekarang penuh. We're practicing reading skills, so we have them organised into their reading levels. This is a class. Yes, this is the sugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Tuan Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Muhammad. Jadi Islam. Assalamualaikum. Not enough book. Not enough books. Yang sama juga kasih bantu saya selalu bekerja selama 12 tahun dan di dalam this video.
Kejayaan menamatkan latihan PKBN bukti pengukuhan jati diri dan kepimpinan para pelatih. Sorotan upacara perbarisan tamat latihan PKBN turut memuatkan detik-detik manis keberangkatan baginda melawat beberapa buah institusi di daerah Temburong. Tahniah dan syabas atas kesungguhan para pelatih dan sokongan para ibu bapa dan penjaga di sepanjang latihan PKBN selama 3 bulan. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari ke-11 dengan Dewan masih membahaskan usul peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Agama. Persoalan berhubung pentauliahan da'i yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung mendapat respons daripada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Jelasnya para da'i yang datang dari luar negara dikehendaki mendapatkan tauliah dan diberikan garis panduan. Da'i-da'i yang datang ke negeri ini dari semasa ke semasa semuanya dikehendaki untuk bertauliah. Kalau orang dalam negeri ini tauliahnya dari setahun ke setahun pada masa ini untuk dinilai atau disambung atau sebaliknya macam mana. Jadi kalau ada da'i yang dijemput hadir dari luar negeri pun sama juga tupian. Dikenakan sedemikian dan diberikan garis panduan itu semasa lebih awal ataupun semasa mereka berada di sini
ataupun kalau mereka itu sudah berkali-kali datang kemari, lebih mudah. Menteri Hal Ehwal Agama juga menjelaskan mengenai jumlah aset Badan Tanmiah Majlis Ugama Islam Brunei dan peranan badan berkenaan bagi membantu masyarakat, terutama golongan memerlukan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman. Sebanyak 193 unit di 19 lokasi yang mengandungi bangunan perumahan dan perniagaan di daerah seluruh negeri lah, yang mana 141 unit terletak di daerah Brunei Muara dan 20 di Tutung dan 2 unit di daerah Belait, Indah Dari Temburong. Jadi pengembangannya itulah dihajatkan ialah untuk mengembangkan Majlis Ugama Islam. Dalam masa Covid dulu, peruntukan sekian-sekian, hampir berapa juta untuk membantu peniaga-peniaga yang terjejas. Beberapa keperluan kanak-kanak dalam keluarga asnaf yang memerlukan peranti, yang memerlukan peralatan-peralatan pun juga ditampung. Mengenai isu pembinaan masjid, Menteri Hal Ehwal Agama mengongsikan sejak ditubuhkan pada tahun 2015 hingga sekarang, tabung dana pembinaan masjid telah mengutip hampir 29 juta ringgit Brunei. Setakat ini masjid sudah dibina dengan tabungan ini adalah 2 buah. Dalam perancangan sebenarnya kalau dalam Dewan ini tahun 15 ke tahun 16 menyebutkan perancangan 5 tahun untuk membangun 4 buah masjid. Dengan perkiraan pada masa itu sebuah masjid berharga 3.5 juta ke 4 juta. Jadi kalau 4 buah itu pendapatan selama 5 tahun itu boleh menampung. Dewan menangguhkan sidangnya petang kemarin dan persidangan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terdiri daripada 97.2% perusahaan aktif di negara Brunei Darussalam, menjadikan sektor tersebut penting dalam lanskap ekonomi. Selain menyediakan peluang pekerjaan, sektor berkenaan juga memainkan peranan penting dalam membentuk kemajuan ekonomi negara di samping membekalkan barangan dan perkhidmatan serta menggalakkan persaingan dan kestabilan dalam pasaran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan perkara tersebut semasa Majlis Perasmian Festival PMKS Brunei 2023 di Dewan Bridex Jurudong. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berharap lebih banyak usahawan tampil dan merebut peluang yang ada serta menjadi lebih inovatif dan berani dalam mencapai matlamat perniagaan mereka. Bertemakan Day to Innovate, Growth and Resilience Through Innovation, festival kali ini disertai oleh lebih 200 pengusaha tempatan. Pesta dibukakan sehingga 19 Mac ini bermula 9 pagi hingga 9 malam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. $539 pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN menerima sijil tamat latihan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis penyampaian sijil diadakan di Dewan Kuliah PKBN Batu Apoi, Temburong.